Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang kepada semua pada hari ini. Dan kita teruskan sesi seterusnya kita iaitu sesi Aisaham Live Q&A pada hari ini untuk menjawab pelbagai soalan-soalan yang ditanya. Dan soalan-soalan telah pun kita dah buka poll dan seperti biasa kita akan jawab semua persoalan-persoalan yang ditanya yang sebaik mungkin lah. Okey, sebelum kita mula, sebab selalu kita akan tunggu dulu yang lain untuk join. Jadi, privilege lah kepada mereka yang join awal. Ialah sekiranya kalau ada apa-apa sebarang soalan. Okey, kita jawab special. Maknanya siapa yang join awal, memang kita akan jawab satu atau dua soalan khas yang join awal sahaja. Sebab kalau kita jawab soalan yang daripada yang sepatutnya, daripada poll kita. Okey, ni poll kita pada hari ni. Kalau kita jawab yang poll ni, takut yang betul-betul nak dengar jawapan tu tak ada. Okey. Jadi kita ambil dulu soalan kalau ada di ruangan komen lah. Kalau ada ruangan komen boleh tanyakan sekarang. Okey, silakan. Kalau ada Okey, soalan yang pertama ialah penggunaan Bollinger Band squeeze macam mana? Okey. Kalau kita tengok di iSaham ada satu screener lah yang dipanggil sebagai Bollinger Band squeeze. Okay, ini starting baru kita belum start yang official. So kita jawab dulu soalan yang ada di ruang komen ni. Kalau kita dapat jumlah orang yang okey, kita start lah. Okey. Satu, kalau kita type Bollinger kat sini dekat iSaham, okay, apa yang kita boleh nampak ialah ada satu nama dia Bollinger Band Squeeze. Okay, squeeze. Squeeze ni ialah satu jenis dalam saham ni, satu ilmu dia ialah mencari benda. Squeeze ni maknanya squeeze, macam kalau duduk squeeze duit apa-apa, ataupun kita squeeze buah oren kan, squeeze. Okay, maknanya kecil je, rapat je. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, gambaran dia ialah uh, harga saham yang selalunya macam ni gerakan, tiba-tiba je macam makin lama makin senyap. Maknanya Bollinger Band squeeze ni ialah nak mencari saham-saham yang tengah betul-betul senyap je. Okay, yang ni yang boleh ditunjuk melalui Bollinger Band. Okay, kalau kita ambil dekat Bollinger Band squeeze, ni screener dia tadi lah, ni Bollinger Band squeeze. Okay, let's say lah saya ambil satu nama dia Sedania contohnya. Okay, Sedania. Okay, jadi Sedania ni mungkin kalau hari biasa-biasa, okay, macam mana kita kena wujudkan lah Bollinger Band tu. Okay, biasa-biasa dia punya ni besar, dia punya lohong dia tu. Okay, dari segi Bollinger Band lah. Tapi lately ni macam makin kecil, makin macam tak nak gerak. Ini adalah satu kaedah dalam saham ni, orang yang dia nak cari benda yang senyap. So dia rare sikit lah dalam strategi saham, tak ramai, dan even saya sendiri pun tak ada lah, maknanya saya tak tengok jugalah benda ni. Dia rare, tapi dia boleh tunjuk satu perkara yang orang lain tak boleh tunjuk. Macam contohnya, moving average tak boleh tunjuk macam ni. Oversold overbought tak boleh tunjuk yang ni. Divergence tak boleh tunjuk yang ni. Ichimoku tak boleh tunjuk. Dia ditunjuk melalui Bollinger Band squeeze. Jadi kalau nak tengok contoh lain lah, saya buka contoh lain sekali uh, Spritzer ni tak bergerak sangat saham dia. Focus point kan, focus point. Okay, Timecom. Okay, alright. Kita tengok focus point sekarang ni sangatlah kecil dia nak tunggu Optimax tunggu Optimax punya IPO. Mungkin macam tu baru nak letup lah Optimax anyway, IPO Optimax adalah pada 4 Ogos. Dan pada minggu hadapan kita ada kelas pada orang kata first time lah selepas dulu ada kelas fizikal, first time online lah, online punya kelas IPO first time next week. Kalau siapa berminat nak belajar, perlu tak ataupun bagus tak kalau dia nak tengok saham ni contoh lah yang squeeze sekejap lagi saya ni. Okey tak kalau nak beli Optimax kan? Next week hari Ahad kita akan bincangkan berkaitan dengan ni. Bukan ni je, strategi. Boleh tak kita ada tak cara, kenapa ada kalkulator pelik-pelik ni 99 lah tak apa-apa ni kan. Kita bincang benda ni dalam kelas IPO hari Ahad hadapan. Okay, statistik kita bincang. Okay, sebab upcoming ni ada Optimax Holdings Berhad dengan berkata okey lah, bagus lah, tapi macam mana kita ambil peluang tu untuk dapatkan yang sebanyak mungkin. Okay, ni dia punya gang dia, lawan dia, focus point. So focus point tengah senyap sikit
tak tahu nak tunjuk nak pergi arah mana ke apa semua. Ni contohnya. Sebab pada setengah pelabur dia cari yang diam ni sebab apa? Diam ni selalunya dia dah nak letup. Cuma boleh jadi letup ke atas ke bawah lah, tu dia punya discussion. Sebagai contoh macam Timecom sama. Diam betul ni. Mungkinlah dah nak sampai. Dia kalau dia macam ni, dia punya konsep dia, kalau diam, lepas diam, kalau letup tu dia akan letup macam ni. Dia akan letup sekuatnya. Okay? Tapi sama je lah kalau jatuh. Dia umpama pendiam kalau kita tahu pendiam ni sebenarnya hati dia kita kena jaga juga kalau contohnya saya pendiam kena jaga hati jugalah contoh. So kalau pendiam ni kalau kita pressure kalau lama-lama meletup macam cakap terbakar waktu dia keluar tu pom maknanya ini nama dia pendam dia pendam okay, dia boleh tiba-tiba ke atas ataupun ke bawah, hopefully ke atas lah. Itu contohnya. That's why ada setengah orang aim yang macam ni. Ada setengah yang digunakan sebagai intraday. Bila dah diam, bila letup lepas diam tu dia cari. So dekat Aisaham boleh cari juga. Macam mana kita nak identify? Kita dah try susun yang mana diam-diam ubi berisi. Okay, boleh masuk dalam Twitter ni. Okay. Diam-diam ubi berisi. Maknanya apa? Diam-diam ada volume. Dia akan duduk kat atas ni. Yang VMA ratio ni nak indicate betul. Okay. Tapi kena kaji lagi lah dalam ni sebab dia tricky sikit lah strategi ni. Okay. So saya dah jawab lah soalan tu. Kelebihan dia untuk siapa yang join awal. Saya jawab lah soalan walaupun tak di vote. Sebab apa? Matlamat kita ialah yang kita nak bagi semua dapat join dulu. Yang mana yang tanya soalan sekarang ni di ruang komen, kemungkinan besar lah saya tak dapat jawab. Sebab kita dekat Aisaham Live ni kita punya konsep ialah kita dah buka voting. Kita dah buka voting. Okay, saya pergi balik kepada slide lah. Okay, kita punya sesi Aisaham Live, kita buka voting. Inilah soalan-soalan yang dah based on vote. Ini soalan hari ni. Jadi kalau tuan-tuan perempuan atau sesiapa kat sini yang dia nak soalan dia dijawab, okay, letakkan di ruangan ni. Hari ni sebab tak ramai, mungkin abrupt sikit kita buat sesi ni. Okay. Even tambah 7 pun masuk juga dalam list. Sebab apa? Sebab tak ramai yang tambah soalan. Jadi tambah soalan, panggil kawan-kawan 7 orang, tekan like, tekanlah option tu, jadi naiklah ke atas. Okay. Itu yang apa jadilah. Okay, itu sesi Aisaham Live lah. Untuk mungkin ada yang baru ini, saya ucapkan selamat datang kepada yang baru join grup kita pada hari ini. Sesi Aisaham Live ialah sesi yang ni kita try untuk buat polling setiap minggu, soalan-soalan. Anda semua vote, tambah soalan, kita akan jawab semua soalan-soalan yang top. Okay. Itu dia punya skema dia lah. Okay. Cuma di samping kita jawab soalan, dia ada juga requirement sikit lah. Saya baru up satu peraturan. Sebab kita bila kita dah dah makin ramai join sesi live semua, kita kena kekalkan lah satu rule, iaitu first kali tak boleh nak iklan lah. Di setengah kadang-kadang dia tiba-tiba teriklan ke apa. Okay. Kalau dia tak remove ni, kita akan remove dari grup dan kita akan terus ban. Maknanya tak jumpa dah grup ni. Okay, ini benda free ni, kita kena hormat. Okay. Seterusnya kena maintain sekurang-kurangnya 5 like di Facebook page Aisaham. Okay, inilah rule. Semasa nak join tu ada tanya, ada setengah kita check, ada setengah yang kita bagi. Okay. Kalau tak cukup 5 like ke apa, kadang-kadang kita ada lah kata dia ni tak ada kerja ke apa, check je lah. Kita akan remove juga. Okay, dan mungkin dah tak boleh join lah selepas ini. Yang 5 like ni ialah di Facebook page Aisaham. Nanti ada unsur negatif. Unsur negatif ni maknanya apa? Kata-kata negatif dekat sini dia nak kutuk orang lain yang kata stokastik bagus, dia ni kata stokastik tak bagus, kan? Kutuk-kutuk gitu. Ataupun negatif, berbalah, okay, ataupun simbol-simbol negatif. Emoticon, kat sini ada angry apa, dia main tekan. Kita ada satu rule. Siapa yang tekan emoticon angry ni, kalau dia tak tukar, maknanya dia boleh tukar balik jadi like ke apa semua. Okay. Memang confirm akan remove dan ban. So jangan terkejut lah lepas ni. Aku tak ada dalam group kan. Faham je lah. Okay. Siapa tertekan pun kena betul-betul aware lah benda tu. Especially lepas habis sesi ni. Mungkin dia tertekan waktu awal. Okay. Make sure aware. Jadi macam orang kata apa, itu je komitmen kita minta. Okay. Mungkin kalau dah ramai sangat, asyik langgar rule apa semua, kita kena charge sikit lah. RM10 ke apa kan. Baru ni Okay. Alright. Inilah sesi minggu depan. Ni contoh lah saya beritahu. Last week, ini benda kita bincang, konsep volatility, apa screener Aisaham yang baik untuk beginner. Okay. Dan untuk yang minggu ni, ini yang saya sempat screenshot tadi. Okay. Selalu sebelum sesi start, saya screenshot. Jadi,
Minggu depan ambil peluang kalau ada sebelum sesi ni saya buat poll ni, try untuk letak soalan-soalan, dan saya screenshot ni at the last moment, jadi sempat lagi dalam 5 minit 10 minit pun sempat lagi kalau nak create soalan ke, nak vote ke. Okay, so itu dia punya flow lah pada hari ni. Alright, so kita start lah. Okay, alright, soalan yang pertama yang mana soalan yang paling sebelum tu kenapa saya bagi tahu benda ni, ramai yang akan tanya soalan di ruangan komen. Okey, di ruangan komen saya akan ambil jawab soalan yang susulan kepada apa kita bincang ni. Kalau tak adil lah, macam orang tanya di ruangan komen kita jawab. Ruangan komen untuk yang datang awal saya jawab. Okey, kalau laju sangat mungkin dapatlah 2 soalan. Hari ni 1 soalan je. Yang kita punya benchmark 100 orang gerak. Okey. Dan untuk yang kita fokus kepada ni, tapi siapa ada soalan susulan daripada sini saya akan jawab. Macam contohnya dekat sini saham berharga ni, and then dia tanya susulan daripada harga tu, okey mungkin harga macam ni ke macam ni, itu insyaAllah kita jawab. Tu matlamat kita lah, 2 hala. Okay, alright. Dan kita akan utamakan soalan beginner dan juga soalan-soalan yang first kali beginner, dan juga soalan berkaitan dengan ais saham. Okay, sebab mungkin ada yang baru nak berkenalan dengan ais saham. Okay, soalan yang pertama, so ini soalan agak beginner, so mungkin ada beginner tanya, saham berharga berapa sesuai untuk beginner entry? Bawah RM1 ke? Okay. Orang kadang-kadang confuse kat mana bila cakap saham yang harga berapa sesuai. Okay. Yang paling sesuai untuk beginner ialah yang paling mahal. Itu yang paling sesuai untuk beginner, bukan yang paling murah. Ini yang dia mana orang kata apa, kalau kita nak buat chart dia lah. Okay. Nak buat dia punya ni. Orang kata apa? Apa yang difikirkan, modal kecil atau apa, first kali beginner, saham murah. Okay, salah lah. Okay, yang sebenar beginner, saham yang mahal. Itu realiti dia. Satu lagi, apa yang difikirkan, modal kecil, saham murah. Salah juga. Modal kecil, saham mahal. Itu realiti dia. Kenapa saya cakap macam ni? Okay, yang pertama, beginner, dia selalunya belum biasa dengan saham-saham. Okay, saham murah apa sifat dia? Saham murah, last week kita bincang, saham murah volatile. Volatile maknanya apa? Sekali jatuh, boom, jatuh terus. Okay, 1 sen jatuh, sakit. Kalau saham mahal, 1 sen tu tak ada apa sangat. Dan kalau 5 sen pun kita tak rasa apa. Jadi untuk beginner, mana lagi sesuai? Beginner, baru first time tengok market. Saham mahal lah, saham yang kurang sikit bergerak. Okay, itu yang lebih sesuai. Jadi soalan pertama tadi, bila ditanya tadi kat sini, saham berharga apa sesuai beginner, iaitu saham yang lebih mahal. Tapi mahal ni bukan maksud saya ni kata mahal ni maknanya RM10 ke. Tak adalah kata RM10. Maksud dia ialah janganlah cari yang bawah 30 sen kan. Carilah yang okey lah, kalau nak sen-sen boleh, tapi dekat-dekat RM1 kan. Maknanya beginner saham lebih kurang RM1. Inilah saham yang beginner sesuai. Satu lagi, modal kecil saham murah. Ini satu lagi kesilapan dalam saham. Kadang-kadang kita fikir kalau modal kita kecil, kita tak boleh nak beli. Contoh tak boleh nak beli, sebut lagi lah, Franken contohnya. Okay, Franken tak mampu lah RM3 contohnya. Tuan-tuan, RM3 kalau tak mampu tu maknanya memang tak boleh masuk saham lah. Okay, RM3 ni kalau nak beli satu lot, saham minimum satu lot kan, untuk kalau kita nak buat trading biasa lah, RM3 ni baru RM300. Okay, dan dalam saham cadangan je lah, kalau nak betul-betul sekurang-kurangnya, even nak long term pun RM500 lah sekurang-kurangnya. Kalau nak testing tak ada masalah, 200-300 nak try. Tapi kalau betul-betul orang tu nak buat dengan saham, at least dia ada RM500 lah untuk kalau dia nak betul-betul melabur dalam satu counter kan. Cadangan dia ialah RM1,000-2,000 lah. Okay, tapi dengan ada contohlah RM1,000-2,000 ni seramai yang ada. Okay, kata tak mampu beli Franken, itu memang tipu lah. Mampu RM3, belilah berapa lot? 3 lot. Okay, RM3 36 sen kali dengan satu lot 100 unit so 300, cukup, mampu juga kan. So mampu. Okey, jadi ini kesilapan pelabur juga. Dia tak nak beli saham yang mahal sikit, bukan mahal banyak, mahal sikit lah maksud saya, mahal sikit. Okey, mahal sikit. Okey,
Sebab apa? Sebab macam tak cukup duit. Cukup duit kan? Duit kita ada cukup. Jangan risau. Okay, isu dia apa? Mentality. Kadang-kadang kita, sebab sebenarnya boleh beli saham murah. Tapi mentality kena betul. Kenapa beli saham murah? Kan? Kenapa beli saham murah? Ha. Kenapa beli saham murah? Apa? Kita beli saham murah sebab kita sanggup ambil risiko lebih tinggi. Okay? Untuk dapat untung lebih tinggi. Dan kalau, okay, ni ulang balik lah. Risiko tinggi apa? Risiko tinggi. Kalau jatuh, kita boleh terima jatuh banyak. Jatuh yang lebih besar sikit. Ini maksud dia. Jadi, kalau kita melabur dalam, kita beli saham murah, tak ada kaitan dengan modal. Amal kata, saya ada modal 300, tak ada kaitan. Orang yang boleh beli saham murah ni siapa? Orang yang dah biasa dalam saham, dah biasa dah ni, dia tahu jatuh ni tinggi langit ni macam saham. Ni jangan connect baru jatuh sikit, connect. Tuan-tuan, macam mana ni? Duit saya dah habis dah, kan? Baru jatuh sikit. Sekarang dia tahu tinggi langit bumi ni, bila dia masuk saham connect ni masalah dia bila kita beli, kita tak fikir bila jatuh nak buat apa. Kan? Macam ni, dah jatuh 40%, baru kita tahu. Sekali je kan? Jatuh 40%. Fikir. Sebab tu, jangan beli saham-saham yang murah ni untuk beginner. Dan dari segi modal tak ada beza. Sebab apa? Let's say. Okay, saya buat contoh. Ada seorang ni, dia ada modal 1,000. Ada seorang yang ada modal 20,000. Okay, dan seorang lagi yang ada modal 300,000. Okay. Siapa yang layak beli saham murah? Siapa yang layak beli saham murah? Semua orang. Siapa antara tiga-tiga orang ni yang sanggup leburkan duit? Bukan leburkan duit, maksud saya lah ambil risiko kalau jatuh, tak apa. Sebenarnya orang yang paling layak sebenarnya ni, bukan ini. Sebab orang ada 1,000 tu je modal dia. Dah jadi 500, habis. Lah kali bergaduh 500. Cuba lagi jadi revenge trading. Orang yang ada 300,000, mungkin habis 50,000 untuk dia tak ada masalah. 50,000 dia tu 5,000 biasa-biasa je. Jadi dia lah yang paling okey sekali nak masuk. Tak ada kaitan dengan modal. Tak ada kaitan dengan modal. Sebab kalau orang kata, yang modal besar boleh beli saham besar. Okay. Macam kita mana baguslah saham besar ni. Jadi kenapa tak beli? Kan? Okay, the key point ialah kat sini, saham murah sesuai untuk semua orang. Tapi sesuai untuk siapa? Untuk orang yang dah biasa dalam saham. Untuk orang yang baru dalam saham, beginner, tak sesuai. Untuk orang modal kecil, kenapa saya kata tak sesuai? Sebab orang modal kecil ni, selalunya dia baru. Okay? Dia baru dalam saham, jadi mungkin modal dia kecil juga. So, dia tak sesuai juga. Okay? Tapi kalau katakan dia modal kecil, tapi dia dah biasa saham, tak ada isu lah. Kan? Tak ada isu. Okay? So, itulah benda pertama kita kena set dalam mind kita. Okay? Perkara ni. Alright. Set. Alright. Okay, kita teruskan. Itu ialah soalan yang pertama. And then selalunya kita akan tengoklah kalau ada soalan susulan. Nampak tak ada soalan susulan untuk kali ni. Jadi tak ada isu. Okay. Satu lagi nampak ada banyak yang tanya di ruangan komen. Ruangan komen ialah ruangan untuk soalan susulan. So soalan kita akan still committed dengan apa yang orang dah. Kita respect apa yang orang semua dah vote. For next week, kalau sesiapa yang berminat lah nak soalan dia dimasukkan untuk dibincangkan, letak kat sini. So ruangan komen, kalau ada kat sini, contohnya glove boleh buat. Tapi kalau tak ada, tak boleh tanyalah soalan glove hari ni. Okay. Dan sesi kita insyaAllah kita start tadi ialah lebih kurang 5 suku 5.20. Jadi kita aim untuk habiskan pukul 6 lah. Sesi kita lebih kurang 40 minit. Okay. Kita aim habiskan pukul 6. Okay. Indicator based on historical data. Maknanya, apa kata? Okay. Indicator lah yang mana based on historical adalah lagging indicator. Ini statement lah. Okay. Jadi ada tak cara untuk avoid sudden uptrend reversal atau force breakout? Okay, maksud dia ialah ada tak cara untuk elakkan dah seronok beli kat atas ni, okay, ataupun kita nak beli untuk elakkan lah macam like, rupanya ni salah. Ada tak cara? Tu soalan dia. Ni maknanya ni fast, ini strong reversal lah.
Ataupun false breakout. Kadang-kadang kita beli, kita ingat breakout, tengok-tengok tak jadi. Okay. Ada tak cara nak elakkan terbeli pucuk? Okay. And dalam statement ni ada tulis, ini sebenarnya satu lagi siapa yang ada tanya soalan dan soalan tak masuk dalam iSaham Live punya ni, sorry, yang tak saya tak sempat jawab, selalunya saya akan carry forward lah, saya akan letak, mana tahu ada orang lain nak tekan lah, vote selalu saya akan tekan. Macam ni soalan last week sebenarnya kan, sebab tu contribute kat sini. Okay. Saham indicator based on, okay, first kali saya nak beritahu kadang-kadang ada orang bahas sekarang ni banyak benda seronok bincang pasal saham ni okay, apa lagi ni apa yang difikirkan seronok buat benda-benda macam ni kata apa, what my parents think, what my friend think, what I think. Lah kali rupanya lain apa yang difikirkan. Okay, ada screener, lagging, dan ada ada indikator. Ada indikator, lagging, dan ada indikator apa? Orang kata lagging dengan leading lah. Maknanya boleh detect masa depan. Okay? Maknanya ada ni, macam dalam statement tadi kata, indicator based on historical data is lagging. Okay, saya nak bagi tahu satu benda tak ada satu pun indikator yang bukan based on historical data. Okay? Sebenar. Okay? Semua indikator ialah based on historical data. Jadi, semua lagging. Tak ada satu pun dalam saham ni yang leading. Tak kira kita kata sebab kita gunakan info semalam. Tak ada orang menggunakan info, katakanlah macam contohnya. Okay, ini ialah based on yang esok. Tak ada. Semuanya ialah lagging. Jadi itu yang pertama yang kita kena faham. Okay, jadi kalau kita boleh faham yang tu, at least kita ada satu benda. Maknanya kita dalam kepala kita, kita boleh faham. Tak ada orang tahu apa nak esok. Okay. Ini satu lagi apa yang dipikirkan. Apa yang difikirkan. Okay. Kalau tuan boleh bagi tahu fokus tuan dan jadi, maka tuan power. Okay. Ni satu lagi. Sebenar, okay, tak ada orang tahu apa nak esok. Okay. Tak ada orang tahu. Dan ini satu lagi ramai orang dia nak ukur sesuatu, kata okay, kita tengok kalau dia cakap benda ni lepas tu betul. Macam tu, sebab itulah ramai orang dekat dalam dunia saham ni, sifu dia siapa tahu? Sifu dia ialah bila mana waktu market tu okey, itulah sifu dia. Kan, contohnya dia belajar dengan sesi ABC. Waktu tu kebetulan market tengah okey sebutlah apa pun naik. ABC lah sifuku. Sebab apa? Sebab semua dia kata naik kan. Siapa yang belajar waktu market tengah down, itu memang bukan sifu dia lah. So belajarlah dengan iSaham waktu market tengah sedap. Tak, tu gurau saya gurau yang tu. Okey. So ni satu lagi, tak ada dalam kes ni salah ukuran. Okey. Ukuran yang terbaik ialah kalau sesuatu tu dapat bagi satu guideline supaya kita boleh orang kata secara sendirinya, let's say lah macam contohnya ada satu guideline BTST yang style sesuai dengan kita, kita boleh nampak profit, ada loss. Kita tak tahu apa nak esok. Tapi kalau kita masuk ada profit, ada loss, itulah sebenarnya guideline yang kita ikut. Okay? Sebab tu itu visi kita kat iSaham. Kita nak bantu semua orang melabur dengan lebih baik. Macam mana? Kita bagi screener-screener yang mana ada yang kena sesuai dengan strategi. Semua orang ada. Yang nak intraday pun ada, yang nak BTST pun ada, yang nak mid term ada, yang nak long term pun ada. Yang nak long term dengan kajian kita bagi sesi e-learning belajar study, inilah counter favorite dan sebagainya. Okay. Realiti tak ada orang tahu apa yang nak esok. Jadi boleh tak nak tahu sama ada boleh tak nak avoid. Jawapan dia jangan fikir pasal nak avoid lah, sebab memang tak akan boleh avoid. Sebab tu sampai bila-bila kita pernah tak kita terfikir kenapa kita belajar tinggi-tinggi sampai bila-bila pun soalan yang keluar dekat mana-mana pun, macam mana nak detect false breakout, macam mana nak detect benda ni false, macam mana nak detect pucuk. Ini semua soalan-soalan yang tak penting dalam saham. Kalau kita dengar cool pun okay, nak detect reversal macam ni, nak detect macam ni pun tak semestinya jadi. Jadi semua tu ayat saja. Sama juga macam tadi lah, kalau saya letak ayat, ada tak indikator lagging ke leading ke? Kita apa yang tak kena dengan kita semua lagging. Okay? Yang kena kita semua leading. Dalam saham
Semua indikator lagging. Cakaplah chart pattern pun, chart pattern tu pattern dah jadi. Okay. Semuanya ialah lagging. Cuma sifat dia lain. Kalau kita guna indikator, sifat dia untuk tengok momentum. Jadi momentum ni selalu bertahan sikit. Jadi dia tak lagging. Sebab apa? Dia detect benda yang momentum. Kalau kita guna chart pattern, kita nak detect psikologi. Semuanya sifat je lain. Okay. So itu ialah sedikit sebanyak. Jadi tak ada orang tahu. Jadi kalau kita tak tahu, macam mana kita nak fokus? Kita fokus on the probability punya rate. Contohnya, selalunya kalau saham tu naik, lepas tu dah terlajak naik and then dia start turun, selalunya dia akan continue turun. Jadi technical kata, dia akan most probably akan turun kejap. Okay? Tapi kadang-kadang tak semestinya dia turun, kadang-kadang dia boleh jadi naik juga. Jadi ikut strategi, kalau kita short term, mungkin kita ambil signal reversal short term yang mungkin akan naik balik. Tapi sebab kita short term, kita jual dulu. Jadi adalah ilmu-ilmu dalam teknikal ni kita boleh guna pakai untuk apa? Untuk bantu kita increase the chances of maknanya untuk increase the chances supaya kita bukannya apa, actually kalau beli pucuk tu memang cerita lain lah, itu memang dah cerita lain. Maknanya macam mana kita nak dapatkan contohlah kalau saya dah beli sesuatu saham, saya nak for example lah kat sini, mungkin kalau dah naik tu saya nak try untuk jual sebaik mungkin lah. Mungkin saya nak jual kat sini, itu ada teknikal dia. Tapi mungkin kalau hold akan lebih tenang kan. So dia mungkin boleh jadi both way. Okay, so the key point ialah tak ada orang betul-betul boleh detect lah, betul-betul confirm yang ni ialah pusingan dia ke apa semua. Tapi kita kata kalau macam ni most probably dia turun jap. Okay, kalau saya nak jual jap short term, mungkin saya nak masuk balik ataupun saya nak tukar saham, mungkin ini masa yang terbaik. Sama juga dengan breakout. Breakout macam mana nak confirm breakout untuk beginner dalam ni. Kalau siapa yang beginner, breakout maknanya saham tu dia selalunya dia dengan slow semua macam ni. Dia tiba-tiba macam naik ke paras baru. Itu breakout lah. Tapi kadang-kadang yang dimasukkan dengan false breakout. Breakout ni maknanya dia break ke tempat baru. Breakout. Yang dimaksudkan false maknanya dia macam breakout, berarti dia tak jadi. Kan? Macam contohnya kalau kita ambil kat sini, contoh Aditech itu contohnya. Sebab ni saya baru tunjuk tadi. Ni ni Aditech pom naik sedap. Ada yang orang buy on breakout ke apa, tekan-tekan beli 10/6 saya kena tengok sebab sekarang ni macam ada hari lah apalah. Contoh kat sini, macam mana saya nak detect ni betul-betul? Tak tahu. The thing ialah gameplay. Saya faham nanti ada yang cakap ada cara dia, tengok volume. Tuan-tuan semua, volume, semua yang terbang mesti ada volume. Tipu juga ni terbang ada volume. Semua yang terbang mesti ada volume. Tak logik kalau dia terbang tak ada volume, sebab langgar hukum saham tu sendiri. Ini tak payah cerita pasal langgar hukum strategi, langgar hukum saham. Maknanya dia nak naik, dia kena ada volume. Tapi boleh jadi, tak jadi juga. Jadi tak ada orang boleh tahu. Jadi apa yang kita boleh buat? Yang penting ialah, what will I do kalau benda tu fast breakout? Itu kita punya point. Sama juga macam kalau tadi discussion dia ialah, macam mana nak detect reversal? What will I do if reverse betul-betul reverse? Ataupun saya nak ambil langkah berjaga-jaga, saya jual awal. Soalan dia ialah, what is the step? Dalam saham, fokus benda yang kita boleh kontrol. Don't focus on benda tak boleh kontrol. Apa yang contoh benda tak boleh kontrol? Nak bincang fokus guna yang ni, tak payah. What is the strategy? Boleh kontrol. Strategi ialah benda yang kita nak buat. Benda yang kita nak buat. What is the strategy? Kalau macam ni, apa jadi? Macam main chess. Siapa nak lawan chess boleh bagi tahu. Macam main chess. Strategi perang contohnya. Orang tak fikir lah, kita punya fokus apa? Kita boleh kalahkan tim lawan dengan sebegitu besar. Buat apa benda tu tak boleh kontrol? The benda yang boleh kontrol ialah, what is our strategy in the battle? Contohnya game ke apa semua kan. Kalau jadi macam ni, apa aku nak buat? Fall back ke GG kan. Contohnya lah, ni benda yang standard orang cakap lah kan, dalam gaming industry ke apa. Kita nak back ke, kita nak ni ke, item apa nak beli ke, contohnya. So maknanya fokus on benda-benda macam tu, strategi. Apa yang kita nak ni. Jangan fokus on kalau tak jadi macam mana, kalau sorry kalau tak jadi macam mana tu kena bincang lah. Masalah dia, ni false ke tak false ke, benda tu lah yang buang banyak masa kita. Alright, soalan susulan kalau ada.
Alright. Kalau ada indikator leading dah jadi kaya raya, betul kan? Betul lah, that's the point. Okay. Uh, ya, saya kena filter sebab soalan macam saya beritahu tadi, soalan kita jawab soalan yang ada dalam ni dan juga soalan susulan supaya fokus. Okay. Okay, oh, ada yang buat nota bagus. Alright, buat macam future indicator. Jerung besar-besar boleh control market. Ya. Sebab tu kita kata, let's say dia katalah ada jerung besar boleh control market. Ramai yang punya soalan ialah, macam mana kita nak detect jerung? Tak boleh kalau kita boleh detect jerung tu bukan jerung lah, dia tak pandai sembunyi. Jerung ni dia kena pandai sembunyi. Okay. So, fokus apa? Fokus on apa jerung tu buat dan kalau jerung tu buat kita nak buat apa. Jangan fokus on macam mana nak detect jerung masuk. Macam mana nak detect jerung masuk? Ialah saham tu naik, jerung masuk lah tu. Tapi what is our action that is more important. Okay. Stock scanner based on rumours pun boleh, tak ada masalah. Tapi untuk saya, fokus more ialah apa kita nak buat. Even rumours ke apa, kalau naik macam ni, kalau turun macam ni, that is much more important. Okay. Ada ni soalan spender juga. Ada news ke? Ada rumours ke? That is not really important. Okay. Bila news keluar, dia dah lagging dah. Focus on strategi. Okay. Macam case false breakout tu kebiasaannya bakal berlaku RBS. Kalau saya beli setelah RBS dan breakout jatuh bocor dia, perlu cut loss ke sebab telah tengok dia jatuh teruk. Okey. Yang ni diperkatakan macam ni. Okey. Ni ada satu yang tanya macam case false breakout kebiasaannya bakal berlaku RBS. Betul lah. RBS ni ialah maknanya selalunya lah harga saham ni lepas naik diturun balik ke harga asal dia macam ni kat sini lah. Okey. Ni contoh idea lah. Imagine untuk yang baru especially. Lepas harga naik, dia turun balik ke harga sini. Ya, ni harga naik, naik, dia turun balik ke sini. Jadi, first kali saya nak bagi fakta lah. Ni satu lah benda yang kita boleh control. Sebab kita takut tersilap beli kat sini, baiklah beli kat bawah ni kan. Itulah cadangan yang saya selalu bagi. Okay, soalan dia lah, kalau jatuh bawah yang ni pula. Actually ni agak advance lah. Saya bawa jawab laju sikit lah. Kalau jatuh bawah ni, kita cut loss lah. Itu yang kita boleh kontrol, betul tak? Sebab kalau jatuh kat bawah ni, dia akan highlightly lebih cenderung ke arah ke bawah. Macam tu. Dalam saham, strategi. Kalau macam ni, kita fall back. Kalau terus naik, okay, kita sama ada nak top up ataupun kita keep it run. Ataupun kita nak jual ni. Focus on that strategy. Okay. React on reaction. Ini programmer punya ayat ni. Okey, fokus apa kita boleh kawal. Betul lah, itu paling penting. Kalau macam tu, kita kena guna cut loss sajalah kan untuk fast breakout. Ya, kalau fast breakout, maknanya fokus je lah kena cut loss. Sebab apa? Ramai orang nanti dia post portfolio dia dekat mana-mana yang loss lah. Lepas tu, kadang-kadang dia tanya, tuan apa perlu buat? 5 saham dia letak dekat portfolio tu, semua beli ke atas. Apa masalah dia? Masalah dia, dah beli ke atas, dia tak tahu bila nak jual. Itu masalah dia. Sebab fokus lain. Fokus. Bila kita beli kat sini apa? Nak jual macam mana? Satu cara ialah kita lari terus kalau jatuh. Maknanya kita nampak je tak jadi terus jual. Satu lagi cara ialah kita kena cut loss pada certain paras. Macam yang ni teruk sangat. Bukan teruk sangat. Maksud saya yang ni dia punya jatuh dia banyak sakit. Tapi kalau kita ambil something yang macam ni tak banyak sangat. Kan? Mungkin kalau siapa terbeli kat sini, cut loss je kat bawah ni lah. Kan? Cuma yang ni dah teruk sangat. That's why kalau siapa nak beli breakout sini, fikirlah dulu. Kan? Fikir dulu. Kadang-kadang kita ni sebenarnya breakout tak sesuai sangat tau untuk beginner. Ini saya punya personal punya pendapat lah. Okay. Sebab breakout ni bila jatuh, beginner terus tak tahu buat apa. Kan? Naik memang seronok semua benda. Okay. Kalau nak buat bursa anywhere, iSaham nak select apa untuk buka CDS? Okay. Siapa nak buka account CDS, jangan guna bursa anywhere. Kalau guna bursa anywhere, anda memang tidak akan dapat advantage iSaham premium. Itu. Mungkin kita dekat iSaham mungkin akan bagi tahu kalau kita nak suruh cakap kalau bursa anywhere macam ni. Tapi tak boleh buat sendiri. Kena buat dengan kita juga. Kalau tekan sendiri bursa anywhere tu, memang akan ada isu lah untuk nak connect dengan kita. Jadi saya recommend siapa yang tiba-tiba ada rasa macam boleh buka bursa anywhere ni, okay, jangan buka dulu. Okay? Jangan buka bursa anywhere dulu. Dia akan kacau lah. Ni siapa yang berminat buka akaun CDS, bukan, saya main tekan je tadi. Okay? Sila pergi ke ni page saya, setiap siapa berminat lah untuk buka akaun CDS sepanjang sesi ni, pergi ke services kat bawah ni, ada open CDS account, buka kat situ.
Kan? Ada yang kata guna bursa anywhere apa semua. Memanglah sebab kadang-kadang kita fikir yang macam seolah-olah bila tekan tu terus siap ke apa kan. Tak semestinya. Okey, siapa yang nak buka akaun sekali lagi. Lepas ni saya explain sikit lah. Nanti sampai premium screener ke apa saya explain. Siapa nak buka akaun CDS, gunakan link bawah ni. Isi. Kemudian lepas dah isi, kalau dia tulis semua confirm okey kat atas tu, Aisyah akan contact lah dalam masa 24 jam. Melalui email yang sama. Okay. Alright. Contoh jatuh macam connect. Connect. Macam mana nak sebut ni? Connect. Okay. To connect. Connect county on 5. Okay, contoh macam ni. Jadi dalam kes ni, first kali ini isu dia. Beli breakout kat sini memang pening kepala. Beli kat bawah, kalau jatuh, kat mana kita jual? Kita jual kat sini lah. Ni dia break support kat sini. Kan? Nak belajar detail lagi support nanti TX1. Next week IPO dulu. Mungkin next 2 weeks TX1. Ke Raya Haji. Kena check balik. So kena jual kat sini. Dah break support kat sini. Tak nak jual. Tak apa. Dah dekat sini. Kat sini pula tanya. Itu saya tak boleh buat apa lah. Saya pun cakap. Selalu kalau dah jatuh banyak. Saya punya advice senang je. Saya kata. Actually what is your plan kalau benda ni jadi lagi? Saya akan tanya macam tu. Tak nak. Dia kata sekarang. Kita bincang sekarang. Okay. Salah dia, kalau kita bincang sekarang, sampai bila pun jadi lagi. Kita bincang apa isu dia. Okay, ini satu lagi dalam saham, kita bincang kalau orang tu langgar strategi. Okay, contohnya kalau katakan patut kat loss tapi tak kat loss, itu kita kena bincang. Kalau kita dah ikut strategi yang tu, tak ada isu. Okay, loss dengan profit tu benda biasa. Yang isu dia ialah tak ikut strategi. Okay. Alright. Murung okey, yang mana murung tu saya ni kalau siapa yang murung-murung ni, hopefully akaun CDS dia dengan iSaham lah, sebab kalau dengan iSaham kita setiap minggu kita ada run lah satu kempen baru, iaitu kalau siapa yang lost ke apa, dia ada cabutan sikit lah untuk bantu siapa yang lost. Esok kita buat untuk siapa yang dah trade last week. Okay, kita ada satu cabutan khas lah. Okay, trade and win dipanggil. Kalau siapa yang nak tengok sikit apa yang iSaham buat bersama premium member ni, ada kat bawah ni ada promotion kat bawah ni. Okay. Dekat ruangan promotion ni kita ada ni Trade and Win 2020. Maknanya kalau sesiapa yang kat sini ada trade ke apa semua, ini Julai saja hadiah bersepah Julai. Ni minggu pertama, ni minggu kedua. Okay. Sekarang ni minggu ketiga. Ini saya tak update lagi kat sini. Ni asalnya kadang-kadang daripada 5 jadi 13. Pasal apa? Pasal kadang-kadang lah, pasal macam saya ada beli saham sedap-sedap apa, untung besar ke apa, saya share kat sini lah. Ini cara dia lah. Saya share kepada yang join premium member iSaham. Share lah kan. Orang kata apa, kita kena bersyukur lah kan. Benda positif, mungkin ada orang lain yang apa, beli yang negatif kan. Sebab sometimes pilihan banyak kan. Mungkin ada yang kurang nasib baik, kita share kat sini kan. Nanti hadiah minggu ni insyaAllah ada kejutan lagi. So siapa yang nak join, siapa yang premium member, esok kita jumpalah dalam sesi trade and win mingguan. Mingguan setiap minggu kita buat. Kita bagi lebih kurang RM1,000 seminggu. Okay. Dalam masa yang, kalau siapa yang tadi cakap apa benda dia ni cerita ni, ini kalau siapa jadi premium member iSaham. Ni ada iSaham premium. Okay. Dia adalah cabutan tu, dan cara nak dapat premium member ialah cara dia buka akaun lah. Buka akaun CDS ni. Boleh dapat satu ialah itulah apa yang saya bagi tahu tadi lah. Okay. Trade and win. Dan juga dalam yang sama ada screener banyak-banyak. Ni saya nak masuk sikit lah screener. Tadi saya ada tunjuk sikit kan. Bollinger Band, Squeeze apa semua. Kalau nak dapat yang premium ni, contohnya rounding bottom yang menggunakan psikologi punya prinsip. Okay. Yang ni premium sikit lah. Okay. Ada dekat sini. Maknanya dia akan cari yang mana ada pattern rounding bottom, keluar kat sini, siap target price, upside potential, semua ada dekat sini. Nak dapatkan semua ni hanya percuma, iaitu pergi ke iSaham Premium. Okay, dekat sini ada open CDS, buka CDS. Kalau nak English ada English jugalah. Okay. That is benda yang kita tawarkan lah kat sini. Okay, sambung. How can we ya Allah, soalan sama. Okay, saya rasa soalan yang ni how can we differentiate between fake breakout from breakout? How can we spot a fresh breakout before it's too late? Okay, yang pertama saya jawab yang pertama sama macam di atas. Itu yang kita bincang tadilah. Okay, tapi yang kedua ni ada cara. Macam mana kita nak detect fresh breakout? Ada setengah orang dia kata carilah yang setahun tertinggi, 2 tahun tertinggi, maknanya yang tertinggi.
Tapi harga tertinggi ni kadang-kadang dah tinggi sangat. Ada tak cara yang kita nak dapat yang fresh breakout, first time, yang potential masih jauh? Ada dalam screener iSaham. Okay. Semua ada. Sebab tu saya kata iSaham ni, semua style kita try cater. Okay. Kalau nak yang fresh breakout, yang fresh maksud saya ialah yang baru start naik. Kalau dia dah naik, dia tak keluar. Tapi dia naik, dia punya tempoh dia panjang juga. Maknanya dia punya lukisan dia macam ni lebih kurang. Contohnya dia dah lama kat sini. Contohnya kat sini. Mungkin dia dah lama senyap ke apa semua. Okay. Tiba-tiba zop shoot. Maknanya dia dah lama senyap, tiba-tiba shoot. Okay. Tapi yang bagusnya dia bukannya dah lepas naik, continue naik. Dia dah tak trigger dah kalau kat atas ni. Yang mana yang nak detect yang baru-baru ni. Okay. Yang tu boleh dapatkan di screener iSaham. Okay. Dekat bahagian breakout ni, dia ada 52 week high. 52 week high ni famous juga lah. Yang harga setahun tertinggi. All time high dah memang paling tinggi. Bagus juga. Tetapi, boleh tak kita nak dapat yang ada dalam all time high atau 52 week high ni, tapi dalam masa sama dia first time? Ada tak? Ada ni. FBO ni. FBO ni maknanya fresh breakout. Okay. Sebab kadang-kadang orang refer to fresh breakout tapi sebenarnya tak fresh pun. Ni yang betul-betul cari yang fresh. Okay. Betul-betul ni kita ni FP Group. Okay, FP Group ni bagus. Kalau siapa yang nak tengok-tengok lah. FP Group satu saham yang bagus. Saya dah study jap. Sebab yang ni saya dah study untuk sesi e-learning seterusnya. E-learning kita banyak study counter dari segi fundamental. Okay. Sektor dari segi fundamental. Yang ni next saya akan bentangkan. Tapi hari ni saya bincang bentang teknikal. Bentang teknikal. So fresh, kenapa fresh? Sebab apa? Dia ialah first time. Okay. Kat sini. First time dia lepas. Orang kata apa? Baru. Okay. Of course lah, dia memang dah naik banyak. Tapi ada setengah saham yang bukannya, okay, saya compare lah apa yang bukan first time. Okay. Yang bukan first time, contoh kalau kita ambil 52 week high. Okay. Screener. Okay, kalau kita ambil 52 week high kat sini. 52 week high ni maknanya setahun tertinggi. Okay. Tengok terang-terang jelas bersuluh. Tak payah nak cerita apa ni. Supermax, Dufu, Mi, Bursa, Franken. Okay, semua ada dalam ni. Dan juga okay. Ni semua ada dalam ni. Contoh Supermax. Ini dah bukan fresh lah. Dia fresh bila Supermax fresh. Bila Supermax fresh. Okay, saya kena turun sikit. Supermax ni dia fresh dekat sini. Kat sini. Waktu harga dia RM2.30. Jadi kalau siapa nak cari fresh breakout, cari kat sini. Ini satu strategi yang sesuai kan? Ini satu strategi yang digalakkan juga. Cari yang fresh. Baru start naik. Ni pasal apa baru nak beli RM17? Okay. RM17. So beli dekat sini. Itu fresh. Sama lah macam Dufu. Dufu. Bila dia punya fresh? Dia punya fresh ialah dekat, dia sebelum ni pun ada yang fresh dia. Fresh pada waktu tu lah kalau tengok kat sini. Fresh dia dekat sini. Okay. Tapi kalau yang kat sini, fresh dia kat mana? Fresh dia ialah, sorry. Kadang-kadang biasalah tangan ni sikit. Okay. Fresh dia lah dekat sini. Kan? Bukannya dekat sini. Tu contohnya. Jadi untuk FP Group ni, boleh pantau betul-betul. Kebanyakan semiconductor company, dia start memang macam ni. Start dia RM1, lepas tu dia start, dia pecah benda ni, tah dulu RM1, tiba-tiba dah RM4 dah. Kan? Semua macam tu. Okay? Jadi fokus. Saya punya saranan, fokus. Saham-saham ni memang boleh kata trading idea yang bagus lah. Okay? Itu sedikit lah. Sedikit sebanyak. Dan kalau nak cari entry pun, dia tengah rehat kan. So, it's a good thing lah. Okay? Dia mungkin dia rehat area sini. RM1 ni kan. Itu kita punya area of tumpuan lah. Okay? Alright. Kalau GHM ni dia kalau ikut dia mungkin lepas kat sini lah. Okay. Alright, saja tunjuk sekali-sekala Okay. Kalau macam Mi ni dah lama lah. Kan Mi ni dah lama. Okay. Sekarang ni saya tengok soalan susulan. Kena kaji kalau buy on record perlu ada trading plan. Betul. Terbaik saudara Fuad Haris dia bagi tahu senang je, nak buy on record boleh, nak buy on ni boleh, nak ni boleh. Trading plan, ramai orang tak ada plan. Orang kata apa, masuk kalau kata perang kan pelik sikit. Saya selalu bagi battle yang gaming sikit lah. Perang kan orang kata macam nak perang ke apa semua. Macam Donald Trump dah bunyi, okay?
Masuk dalam sesuatu game macam contohnya chess ke apa, matlamat kita bukan fikir oh aku akan menang lah benda ni. Kita fikir tu, what is our plan, apa jadi kalau tak jadi. Saham ialah satu, orang kata macam tu, dia macam satu peperangan. Okay, jangan fikir pasal menang, pasal menang tak akan datang tanpa plan tu. Okay, so that is the aim. Beli breakout yang terbaik 52 week. Kalau cadangan saya 52 week untuk saya dah terlalu banyak naik. Saya recommend fresh breakout screener. Ini premium lah. Okay, yang ni premium sebab kita nak device supaya dia yang baru naik. Itu bukan senang tu. Okay, fresh breakout screener. Dan kalau nak dapatkan premium screener ni yang saya tulis ni premium, pergi bawah ni open CDS account. Open CDS tu dia punya step seterusnya lah, iaitu iSaham Premium. Buka CDS, tim kita akan contact. Dan jangan buka melalui Bursa Anywhere. Saya kena highlight benda ni. Dia dah memudahkan orang, tapi untuk memudahkan orang untuk tak dapat benefit iSaham. Jadi saya kesian juga sebab kadang-kadang dah buka jadi dia cakap, oh tu macam mana saya nak buat? Jadi banyaklah kena berbincang. Ni. Kalau dah buka kita bagi berbincang kat sini. Ya, saya dah ada akaun CDSM Plus sebelum ni, hubungi kami bincang. Okay, macam mana? Okay. Time boleh adjust tak 30? Okay. Saya nak fokus soalan yang berkaitan. Minta maaf. Kalau tak, saya takut 3 soalan je hari ni. 6-3 minit. Saya bagi sampai 6 suku lah. Kita sejam lah. Okay. Account trading iSaham apa tuan? Bila balik sistem iSaham banyak bantu beginner. Okay, bagus. Terima kasih. Dengan iSaham ialah dengan setakat ni dengan M+. Kita ada pilihan lain tapi hanya untuk mereka yang dah ada M+ lah. Okay, boleh hubungi tim kita. Okay, yes. Terbaik. Oh, ini summarize balik. Bagus audio ni summarize balik kan. Ada CDS Global Islamic, insyaAllah kita akan announce dalam masa terdekat. Okay, Islamic punya Global CDS. Betul saya tak ikut strategi, terasalah air mata beku kat mata. Okay, itu tak boleh buat apa lah. Dah kalau dalam proses dia macam ni proses CDS memang ambil masa lama, especially dekat site M+ lah. Dekat site kita buat yang paling cepat lah. Kita hantar dah almost tiap-tiap ni dah. Tiap-tiap 2-3 hari kita hantar. 2-3 hari kita hantar. Okay, isu dia dekat M+ banyak sangat form setakat ni, termasuk form kita lah. Okay, jadi kena banyak bersabar. Sementara tunggu akaun siap. Kalau sesiapa yang nak collect point dulu untuk dapatkan premium sementara pun boleh. Okay, collect point. Ada dekat iSaham.my redeem kalau siapa nak redeem. Okey, dan insyaAllah dia berbaloi lah penantian tu. Beli FP Group, kemudian jatuh sebab COVID PKP. Tak berani dah. Okay. Kalau beli 52 high, kalau beli waktu breakout tu kena ada plan lah. Kan? Tak kira lah strategi apa sekalipun kena ada plan. Sebab crash nak buat macam mana kan? Okey, panjang ni. Okey. Perbincangan dia dah makin panjang, jadi saya next sebab takut tak habis. Jika FA agak teruk seperti AAX, jika nilai terus turun hingga paras negatif, adakah kaunter ini akan dibubarkan dari BSM? Okey, yang pertama ramai juga tekan kat sini ini soalan last week sebenarnya saya susulan. Okey, ada soalan kat sini. FBO tu nombor 1 tu maknanya sehari lepas fresh breakout. Sebab kadang-kadang ada yang tengok kat situ kan, dia 4 hari selepas. Okay. So sebab macam ni, dalam saham tak semua orang nak beli waktu breakout. Macam orang macam saya lebih suka tunggu dia stop jap. Sebab saham memang akan turun jap. Okay, no matter what. Okay. Jadi kita tahu dia akan turun balik dan kita tahu potensi dia. Jadi elok kita masuk waktu turun balik. Perbedaan ini ialah salah satu strategi. Kalau panjang lah nak bincang. Okay. Soalan ni AAX ni. Okay. AAX ni. Okay. Soalan bukan kat ruang komen. Patut pun kat sini. FA teruk. Okay. First kali dia dah declare dah FA teruk. Which is betul lah sebenarnya. Memang FA agak teruk sekarang. Okay. Rugi pun ialah kalau kita tengok kat fundamental ialah mencecah 400 juta. Okay. Juta Okay. So macam mana dia nak soalan dia ialah kalau turun negatif. Okay. Pertama kita takkan rugi lebih daripada negatif lah dalam saham. Okay. Kalau contohnya harga dia 8 sen, paling teruk pun dia akan jatuh ke kosong lah. Dia tak akan jatuh bawah negatif lah. Okay. Tapi dia punya macam ni, kalau company tu bungkus, memang dia akan delisted lah. Jadi benda tu, point tu betul lah. Maknanya, let's say ASX ni memang dah tak ada. Tak ada orang nak invest, tak ada orang nak bagi hutang kat dia yang dah banyak berhutang. Okay. Tak ada orang nak macam-macam. Jadi, dan orang tak naik Asia sebab mungkin COVID ni berterusan dan sebagainya.
ada tak logik boleh pergi kosong? Ya. Okay, kalau tak ada orang support, dia akan pergi kosong. Sebab apa? Sebab company dah macam tak ada value. Kalau saya nak invest, saya nak, matlamat saya apa saya invest? Saya nak buat duit lah. Macam saya buat duit, company tu kena untung dulu lah. Kalau company rugi, macam nak bagi duit kat kita? Kecuali kalau dia untung pada masa akan datang. Jadi, dalam kes ni, let's say, kalau company tu memang bakal bungkus, dia akan pergi ke kosong. Dan, harga dia, kalau kita pegang saham tu, boleh jadilah value dia, maknanya nilai kita pergi ke kosong juga. Okay, itu yang kita kena faham lah. Okay, bukan maknanya any saham yang dekat-dekat kosong akan naik ke RM1 ke, tak ada. Dalam saham yang dah kosong ni, maknanya apa? Jerung-jerung semua dah tak nak saham ni. Okay, maknanya institution semua dah tak suka saham ni, jadi jual. Alright. So, apa yang kita boleh kat sini maknanya, kalau turun, dia bukan berubah sebab harga turun. First kali, satu fakta yang kena betulkan. Dia bukan sebab harga turun dibubarkan, tak. Sebab company tak bagus, semua orang jual. Kalau saya pegang saham tu 8 sen pun saya rasa dah tak boleh ni. Saham ni akan bungkus. Saya jual jadi 7 sen, 6 sen, 5 sen, 3 sen. Dia akan pergi ke kosong. Sebab apa? Sebab tak ada orang dah rasa company ni boleh buat duit. Kalau dia pergi 8 sen, maknanya masih lagi lah ada insan-insan ataupun institution ke apa yang rasa Aisyah ni boleh buat duit. Okay? That's why harga dia boleh tahan. Kalau lagi ramai rasa, dia naik balik. Saham ni dia ialah bergantung pada persepsi semua. Okay, teruskan. Bila KSCI junam, saya panik. Apa benda patut dibuat sebagai retailer trader? Okay, sama juga dengan nombor 2. Apa reason kita panik? Apa reason kita panik? Bila KSCI junam, kita panik. Selalunya kita panik sebab apa? Sebab kita termasuk saham tu waktu tinggi. Ni saya tunjuk ni. Okay, tunjuk balik. Apa sebab kita panik? Dah kalau beli saham kat sini, memanglah panik bila jatuh. Okay. Kalau saya masuk saham dekat paras sini ke, dekat sini ke, bila junam selalunya lah kan. Kalau siapa yang buat strategi midterm, siapa yang buat midterm, belilah kat mana-mana pun, bila junam, okey lah, sedih sikit lah. Okay, tak rasakan lah. Kalau macam tu lah baru betul lah masuk market. Maknanya tak tipu lah masuk market Bursa Malaysia lah. Okay, masuk market lah. Maknanya stock market. Okay. Tapi kalau kita masuk dalam keadaan yang okey, kita tak pening bila panik. Even kita tak akan jual pun kalau katakan dia tak langgar lagi rule kita. Contohnya mungkin kita beli kat sini, harga sekarang kat sini kan. Ya tu, buat apa nak jual, harga masih lagi di atas paras strategi kita. Sebab tu kena ada strategi. Pasal tu ramai orang bila panik jual, dan selalunya lepas orang panik, selalu time tu dia terbang kau-kau. Kan? Sebab apa kita faham dalam market ni, bila orang ramai sangat jual, institution ni dia suka bila harga tu benda bagus tapi senang nak beli. Let's say dia pergi letak 4 juta kat situ, ramainya orang nak jual. Itu ialah orang kata institution itu benda yang dia nak kalau boleh. Okay. Alright. Yang penting ialah dalam saham tak perlu kita nak panik. Follow strategi. Kalau siapa biasa beli breakout, follow strategi. Esok nak jual ke kalau benda-benda teruk berlaku. Itu yang kita kena fokus. Okay, macam mana nak tahu under value stock? Okay, iSaham ada screener ke? Okay, under value ni sebenarnya rumit. Okay, contohnya under value ni sebenarnya betul-betul kita kena kaji sesuatu saham tu. Apa kita rasa dalam 10 tahun lagi? Apa kita rasa 5 tahun lagi? Adakah syarikat ni boleh buat duit ataupun tak boleh buat duit? Adakah syarikat ni untung akan jadi kau-kau? Itu yang menentukan fair value sebenar. Kalau kita buat formula yang selalu orang buat tu, itu ialah berdasarkan keadaan semasa. Itu lagging lah. Itu yang lagging lah. Kalau nak leading, kita sendiri kena fikir. Company ni macam mana sekarang ni? Kalau dengan ni boleh tak? Kan? Macam-macam. Dan ini topik ni dibincang secara panjang luas. Starting point dia dalam FA level 1. Yang kita hanya jual sebanyak RM39 sahaja. Okay. Bukan jual lah sebenarnya, yang kita sediakan lah. Ayat dia kena betul sikit. Kita sediakan lah dengan harga saya terus shortcut lah, RM39. Start and then belajar kat e-learning, kita akan belajar satu-satu. Nanti saya tunjuk. Sekarang ni saya lebih banyak tunjuk the story of the setiap saham. Sekarang ni memang siapa yang join e-learning ni, sekarang ni matlamat saya bercerita je. Okey, Franken apa kaitan dengan sini. JHM, ni semua saham saya pegang lah. Okey, EFOS, Dufu, apa dia buat ke apa semua. Ini macam orang kata apa, siapa yang nak dengar cerita-cerita saham ni, Story Night saham. Sekarang ni Story Night dia buat malam Story Night. Okay, join session ni kita buat almost setiap 2 minggu kita buat sekali.
Okay. Last time asalnya sejam jadi 2 jam. Okay, saya explain sikit lah berkaitan dengan kelas iSaham sikit sebelum saya teruskan. Okay. Webinar asas iSaham, aliran kepada fundamental yang ni. Sebab kenapa saya tunjuk ini? Sebab saya nak tahu kalau saya nak explain undervalue kat sini, kalau setakat formula-formula kita pun pening. Kenapa selama ni kita belajar formula tapi macam tak kena top glove. Kalau saya buat kira-kira fair value dia nanti mesti jadi macam kita tak akan boleh terima hakikat. Okay. Top glove punya fair value, let's say ada kat sini lah dia buat kira-kira. Dia pun pening. Pasal apa? Fair value ialah RM2. Harga sekarang RM20. Sebab benda ni dia bukannya semudah kira-kira. Kat situ yang kena belajar lebih sikit. Dia panjang kalau nak discuss. Sekarang ni yang e-learning ni kita buat story night. Okay, maknanya kita bincang setiap 2 minggu, satu malam tu kita bincang saham-saham. And then in the future kita nak kira value setiap satu tu macam mana nak kira. Itu matlamat kita. Kaji sekarang ni ialah sesi kajian sektor dan industri iaitu dan saham jugalah. Nanti kita nak masuk fasa nilai intrinsik. Recording semua ada. Kalau siapa join. Cuma yang kajian sektor ni special sikit. Setakat ni recording kita simpan dulu. Okay. Kita nak bagi komitmen sikit. Okay. So aliran ni macam ni. Fundamental kat sini ada fundamental analysis and then ni a little bit advanced dan e-learning lah. Kita masuk sekali dalam modul e-learning. Kalau yang technical kita ada technical level 1 dan technical advanced. Okay. So lebih kurang sama 69 299 sebab ni lama sikit daripada ni. Fundamental kita buat cepat 3 jam je. Sebab apa? Kita nak kickstart orang nak belajar pasal ratio saham. Kita buat 39. Yang ni 69 and then technical advanced sesi sebanyak 34. Okay, kalau tengok kat sini, ini yang sesi yang kita dah buat, dah ada recording, kita buat revision. Setiap sesi Fibonacci ni dia ada sesi asal dan juga sesi recording. Yang ni next week lah. Ada lagi yang minggu ni dah habis. Okay. Chart pattern ada recording dengan ada revision. Ada lebih kurang 17 sesi. Dan setiap 17 sesi ni kita ada revision. Maknanya, senang cerita macam belajar berterusan lah. Belajar ni kalau ada soalan datang Elliott Wave punya session untuk sesi revision, sesi soal jawab. Okay. So ini ialah apa yang kita buat lah dekat iSaham. Dan semua ni 34 sesi ni kita buat pecah-pecah. Pecah-pecah. Setiap minggu 2 jam. 34 sesi tu. Okay. Dengan harga hanya 299. Orang selalu apa? Satu sesi ataupun bukan ni lah. Maknanya setengah hari dengan harga ni. Kita punya 34 jam. Okay. 2 minggu ke seminggu punya sesi ke apa. Belajar panjang punya dengan harga 299. Okay. Ini pasal kita ada tutorial screener lah khas. Ni kalau nak bincang screener je. Pom screener ni. Okay. IPO next week kita ada satu kelas penuh. Kalau siapa yang berminat. Semua sekali ni kalau campur-campur memang orang kata apa. Ini kalau saya tak tahulah ni macam sebulan belajar ke apa. Macam belajar kat universiti ke apa. Okay. 744. Kalau kat luar orang selalu buat benda ni semua harga ribu-ribu. Dekat sini 744. Dan kalau nak package ada harga package 599 sahaja. Okay. Macam mana nak dapatkan tu? Pergi dekat servis tadi. Dia servis ni dekat iSaham ni. Tadi CDS dengan premium. Pergi ke belah seminar. Okay. Belah seminar. Dekat bawah ni ada. Dia punya kalau nak package. Detail ada dekat sini. Tawaran package. Package ada dekat sini. Okay. Ni saya tak masuk fundamental. Tapi include sekali. Nanti tim saya masukkan. Okay. Boleh join package. Okay. Kalau yang kelas akan datang ada kat sini. Semua kelas nanti ada yang pelik agak tanya kenapa kelas-kelas ada 4 Julai 5 Julai ni masih ada kat sini. Kalau siapa yang mungkin dia nak datang dan nak join yang sesi recording, mana tengok dengar balik recording, boleh join mana-mana ni. Bayar je dan tim kita akan masukkan tengok recording. Maknanya anytime boleh tengok sekarang. Kalau buat let's say hari ni tim iSaham actually cuti hari ni. Sebab esok tak ada kelas. Isnin. Kalau siapa yang bayar je Isnin ni, bayar je mana-mana, boleh tengok recording terus. Tak payah tunggu. Kan? Kecuali IPO kita first time lah nak buat minggu depan. Okay. So boleh buat. Ataupun boleh juga join lah untuk kalau nak sesi ni soal jawab. Okay. So everything ada dekat sini. Okay. Alright. Sambung aku kata ni. Sebab saya tadi tengah cakap pasal undervalue stock. Okay. Okay. Kalau nak screener lah yang mana yang mendekati undervalue stock. Okay. Yang undervalue stock. So cara dia lah. Undervalue ni kita nak cari yang mana. Okay lah harga dia tak gerak sangat. Tetapi dia punya orang kata apa dah performance semasa ke apa tinggi. Jadi macam mana kita nak balance kan. Okay. Dan juga macam mana kita nak input sekali elemen yang boleh kata okay dia harga tak gerak tapi dia punya let's say ROIC ke apa tinggi dan mungkin juga dia juga harga dia pun okay lah. Dekat situ yang selalu saya cadangkan kalau nak undervalue stock dari perspektif yang tu ialah magic momentum. Ni premium lah. Magic momentum.
Boleh tengok dekat sini. Saham-saham yang actually harga dia agak masih dalam keadaan yang mungkin tak tinggi sangat, tapi sebenarnya potensi banyak. Ni dan juga harga pun ada momentum. Ni okey lah sebab ramai orang dia in the middle lah of both kan. Dia nak campur-campur kan. Kalau siapa yang hardcore saja daripada magic momentum ni, dia derive daripada starting dia magic formula. Kat atas ni ada magic formula. Boleh start dekat situ. Ada juga undervalued growth stock. Yang ni kita guna formula lain sikit lah. Okay, kita ada guna formula lain sikit. PE ratio, lepas tu dia guna growth rate. Boleh juga kalau nak tengok dekat sini. Cuma yang ni kena study sikit lah. To me, this one much better kalau kita faham fundamental lah. Untuk in general view, kalau siapa yang nak beli, saya recommend untuk tengok magic momentum tadi ataupun boleh start dengan magic formula. Beza dia magic formula ni tak ada momentum. Jadi saham-saham kat itu mungkin boring betul lah. Okay? Mungkin boring betul. Kalau nak yang under value lagi, yang musim market crash, saya akan recommend bottom fishing. Ini memang kita buat khas. Di saat market kita drop, dia akan betul-betul sukat this moment only. Okay. Bottom fishing tag. Okay. Untuk saya masih boleh sebelum kita nak tutup dah screener ni, sebab ni screener ni khas untuk musim ni. Nanti next kita ada screener lain. Kita adapt dekat saham ni, kita adapt dengan senario semasa. Ini antara yang personally lah untuk saya. Kebanyakannya ada entry yang cantik kalau nak masuk sekarang. Okay. Ni antaranya. Okay, MMSV. Okay, kalau kita tengok dekat sini, dia buat pun support ada kat situ, and then dia ada resistance kat situ. Harga dia tengah berada di pasar yang kita kata kat sini lah. Ini support yang orang kata apa, next round. Okay, so tak apa, kalau tak jadi jatuh, kita boleh cut loss. Kalau naik kan, boleh profit dengan baik. EFOS antara yang cantik juga. Harga sekarang berada di support yang sangat besar. Okay, monitor closely. Okay, this one antara favourite saya untuk sekarang ni lah. Sebab dia tweak sikit lah. Macam saya kan ada pegang teknologi dengan pegangan yang besar. Jadi untuk saya nak balance kan, untuk saya EFOS okey lah sebab dia dalam bahagian broker dan ada potensi. Dari segi e-payment, revenue pun okey kat sini. Ini contoh ni screener khas COVID. Saya tunjuk ni. Ini premium. Saya tunjuk. Dia nak suruh habiskan lah tu, dah sejam. Okey, ini saya akan buat penutup lah. Mungkin satu soalan lagi. Okey. E-learning bayar sekali dapat masuk sampai bila-bila ke? E-learning setakat ni kita panggil lifetime lah. Tapi lifetime of the company lah. Maknanya selagi Aizam ada, sesi e-learning ni akan setiasa. Maknanya boleh tengok balik video ke apa semua. Boleh tengok sampai bila-bila. Cuma yang webinar tu setakat ni kita buat 2 minggu sekali lah. Cuma yang tu mungkin boleh berubah-ubah. Setakat ni saya enjoy lah. Orang kata apa, itulah fasa saya nak kongsikan research saham kepada mereka yang nak belajar FA Advance ni. Okey. Okey, kita teruskan soalan yang seterusnya. Okey, untuk semua sila jangan lupa untuk baca peraturan grup. Dekat sini peraturan grup ialah, bukan kat sini. Peraturan grup ialah tidak benarkan iklan dan tidak benar unsur-unsur negatif. Kalau sesiapa, saya kena beritahu ni sebelum nak tutup ni, takut ada yang tertekan. Siapa yang tertekan angry ke ataupun benda-benda negatif lah, kena tarik balik. Kalau tak, memang confirm lepas habis ni dalam masa sejam memang dah tak ada dalam grup ni lah, kena ban dah. Okay. Ni lah, itu je satu peraturan lah. Kita nak kekalkan keharmonian dan untuk bagi input yang terbaik kepada semua. Okay. Peraturan grup ada dekat dalam post atas. Okay. Adakah Aizhar menyediakan support group? Ya, Aizhar ada menyediakan support group di mana bincangan benda-benda yang saya bincang ni banyak juga bincang dekat grup. Ada juga bincangkan di grup. Mohon komen IPO Optimax, itulah sesi next week. Next sesi IPO, kelas penuh kita bincang Optimax sepenuhnya. Okay. In short, boleh beli tapi kalau boleh faham sikit lah apa teknik-teknik yang sesuai. Maknanya dia memang nampak macam senang je IPO ni. Tapi tak ramai tahu sebenarnya di sebalik boleh beli dengan tak tu, dia ada cara dia nak jual kat mana yang recommended. Okay. And then what is the strategi kalau beli? Kalau saya ada 20,000, masuk 20,000 ke pecahkan? Ada teknik dia. Okay. Komen OpenSys. Okay, yang ni saya buat secara paling cepat sekali sebab kita dah masa kehabisan. Okay.
Cantik jawapan dia. Masih cantik, harga berada di paras. Uh, kan dia mudah je saham ni, naik turun, naik turun, naik turun, naik turun, beli kat turun. Kan bukan beli kat atas ni. Kalau beli kat atas ni memang komen macam mana nak buat. Saya tak boleh apa-apa lah tuan, siapa suruh beli kat atas tu, bila jatuh tak ada pula strategi. Okay. Sekarang ni lah kalau masa yang kalau nak masuk, ini saya short lah, kalau tak saya boleh bincang panjang lagi, kita tak ada masa. Okey lah kalau siapa yang baru nak tengok. Okay. QR2 GDP dan persediaan selaku bina dalam saham apabila declare kegawatan ekonomi. Jangan risau ramai orang dia risau pasal kegawatan ni. Orang yang risau confirm tak masuk waktu hari tu. Okay, ramai yang risau hari tu. Okay. Even reminder pun banyak bila orang cerita ke apa semua. Apa cerita ni? Saya banyak cerita waktu awal tu, saya banyak cerita berkaitan dengan action plan sebab dia boleh naik dan turun. Jadi kalau naik rugilah kalau tak dapat right sekali. Kalau naik macam mana? Kalau jual macam mana? So jangan yang confident ni bukan saya lah, macam reminder lain banyak yang bagus kan, banyak yang cerita benda yang bagus, cuma kadang-kadang ada yang confident kata memang akan gawat. Okey, fikir action plan. Contohnya sekarang ni, kalau gawat tak gawat pun saham sempat kita stop loss kalau tak jadi, sempat. Action plan apa? Kalau jatuh exit. Okey, action plan. Kalau naik macam mana? Kalau naik baguslah, better daripada tak akan gawat, tunggu gawat dah dekat berapa, dah dekat setahun tunggu tak gawat lagi. Okay, so that is the aim. Ada satu cara lah, sebab kadang-kadang bila QR certain tu yang teruk. Okay, yang ni betul, ni tak kira lah covid ke tak. Okay, waktu dekat-dekat hujung bulan lari lah pada saham hujung bulan, dan juga dia ada musim dia. Macam contohnya ada bulan yang lebih banyak sikit quarter report, bulan Mei ke apa kan, lari. Atau hujung bulan lah, selalu hujung-hujung bulan yang banyak keluar quarter report. Kalau beginner ke apa, tak apa, mungkin study dulu hujung-hujung bulan kan. Tapi untuk saya tak susah sangat sebab quarter report keluar. Okay, kalau jatuh ke apa, kita prepare, siap-siap lah strategi. Kata nak pergi perang, nak pergi battle, strategi kena ada. Itu yang paling penting antara semua. Jangan fikir sangatlah GDP ke apa semua yang penting. Kalau kita ekonomis, kita boleh study, tak ada masalah. Kita boleh masukkan sekali dalam ni. Even ekonomis yang rasa gawat pun, nak tak nak, dia orang still akan, dia akan cakap, let's say kalau katakan data tu berubah cepat, dia akan respon juga dengan cepat. Maknanya bukan maknanya gawat tak payah beli ke apa semua kan. Keep plan. Kalau kita betul-betul takut, jangan masuk dulu. Tak apa, tunggu tahun depan baru masuk. Tak ada masalah. Okay. Alright. Saya dah ada CIV tapi nak buat dengan Aisaham sebab ada punya dengan Aisaham ada bimbingan dan circle itu betul, ada support group dan sebagainya. Okay. IPO kelas boleh guna point? Boleh kalau cukup. Okay. Okay. Macam mana nak tahu warrant tu haram? Okay, itu ikut Mothershare. Okay. Tu ada tolong jawab Tengok Mothershare. Bagus. Okay. Tengok share. Kecuali ni kalau cakap pasal Bursa Malaysia macam tu lah. Cuma kadang-kadang dia bukan warrant yang kita trade tu. Kalau kita trade benda yang bukan warrant, okay, itu isu lah. Tapi kalau Bursa Malaysia warrant. Kalau Mothershare syariah, dia syariah warrant kan. Macam ni ada daripada ni Muhammad Gauss, dia ada tambah sikit macam warrant C contohnya. C pula ada isu sebab apa? Instrumen tu lain. Okay. Kita beli instrumen patutnya. Okay, terima kasih banyak semua yang join pada hari ni. Okay. InsyaAllah siapa yang join sesi IPO kita, okay, kita jumpa lagi next week bincang pasal IPO. Seronok sebab dah lama sangat tak bincang pasal IPO. Okay. Yang mana yang buka akaun dengan tim iSaham, InsyaAllah kita akan jumpa dalam grup. Okay, dan kita akan jumpa banyak kali. Kita ada sesi premium khas macam esok kita ada sesi khas dengan premium member. Trade and win, bincang seronok-seronok lah kan. Dekat iSaham ni community kita seronok-seronok ada yang trade, kita bagi hadiah sikit-sikit kan. Bukan sikit setiap minggu pun dia orang minta sikit-sikit, minta tambah juga setiap kali minta. Okay, last IPO Optimax tu syariah ke tak? Ini panjang lah kalau bincang. Okay lah macam ni, daripada SC belum syariah lah. Sebab belum maknanya bukannya tak syariah, maknanya dia tak ada status. Tetapi kalau kita guna formula untuk tentukan syariah, dan juga kita pun ada dah post daripada Elza punya pre-syariah, ialah patuh syariah. Okay, so tak ada masalah. Okay, itu sahaja setakat ni. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah kita berjumpa lagi pada minggu hadapan. Okay, kalau tak minggu depan, minggu satu lagi. Kita tengoklah seminggu sekali, 2 minggu sekali. Okay, InsyaAllah kita berjumpa lagi dan selamatlah selamat melabur, selamat buat duit. Okay, jumpa lagi. Alright, Assalamualaikum.